الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin dan inayahnya, kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya dalam keadaan ujian besar Allah Subhanahu wa taala. Malah terkini pun kita bakal bersyarat bersyarat kehidupan kita, termasuklah pengabdian kita ini. Mungkin hadir solat untuk fardu berjemaah itu, fardu dan berjemaah itu masih dibenarkan, tapi agak ketatlah, bukan agak ketat, lebih ketat. Dan mungkin kuliah-kuliah pun terpaksa juga ditangguhkan. Wallahu a'lam, kita tengoklah perkembangan pengumuman secara beritanya sudah keluar kan. Arahan barangkali akan menyusul. Apapun biarlah kita benar-benar mematuhi SOP kerana keadaan sekarang meruncing. Selebihnya kita memang bergantung, kita memanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan penyakit dan Allah jugalah yang menyembuh. Allah uji kita sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita berdepan ini masih berpegang kepada akidah yang benar, kepada syariatnya, masih lagi kita tidak lupa kepada Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka justru malam ini kita sambung lagi membicarakan kupasan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, yang diterjemahkan sebagai kitab sejarah tamadun Islam. Dan kita masih lagi membicarakan Dalail an-Nubuwah, dalil-dalil kenabian baginda itu sebagai seorang nabi dan rasul. Sudah banyak sebelum ini segala dalil-dalil, kita masih lagi tanda-tanda kerasulan ini kepada perkara yang nampak di hadapan mata, yang berlaku pada zaman Nabi, iaitu kita sambung siri yang lepas itu pada dalil berlakunya bulan terbelah. Kenapa panjang lebar dibicarakan tentang bulan terbelah ini? Kerana bulan terbelah ni tak masuk akal. Takkan masuk akal manusia bulan yang di atas itu boleh terbelah. Maka timbullah pelbagai tuduhan kepada Nabi. Sebab itu Imam Ibn Kathir meriwayatkan satu persatu siapa dia sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Pada siri yang lepas, riwayat Huzaifah Al-Yamani, riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini semua sahabat-sahabat yang memang duduk depan Nabi menadah kitab. Walaupun tak ada kitab pada masa itu, maknanya menadah betul ilmu dengan Nabi. Melihat mulut Nabi menyampaikan sesuatu, lalu diriwayatkan dalam bentuk menghafaz. Kalau hadis Nabi, cerita Nabi itu dihafaz. Kalau ayat Quran pun mereka hafaz, tapi Al-Quran boleh ditulis ketika itu. Hadis tak boleh tulis, Nabi tak bagi. Jadi cerita bulan terbelah ni pun sahabat hafal. Macam mana keadaan bulan terbelah, kedudukan dia macam mana satu persatu, sebab dia sebagai tanda kenabian, mukjizat, yang mana selepas itu ada kaul-kaul palsu
yang berkaitan dengan makhluk seperti di langit ini, bulan, bintang, matahari. Jadi kita sambung pada riwayat Abdullah bin Umar Al-Khattab, iaitu Ibnu Umar, ya. Masih lagi pada kalimah yang sama, dia menyebut tentang ayat Al-Quran. Tetapi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab ini juga dalam kitab Baihaqi. Baihaqi siapa? Imam hadis. Dia lagi lewat lah, tapi nak gambarkan bahawa kalau Huzaifah Al-Yamani, ya, riwayat yang dia bawa itu daripada Abu Abdurrahman Al-Salami, sahabat, ya. Maknanya pada zaman yang dah kemudian itu lagi, ya, ke depan lagi, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari pun ulama hadis, ulama Quran, ulama hadis. Imam Al-Baihaqi dia menyatakan satu persatu perawi-perawi sampailah kepada sahabat itu siapa, ya, Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar dia sampaikan yang bersanad, sampaikan dia menyampaikannya sebelum itu ialah Imam Mujahid. Sama juga ayat Quran yang dibawa, iqtarabati sa'ah wa ansyaqal qamar, yang kita sedia maklum maksudnya telah hampir saat as-sa'ah ini. Apa dia? Kiamat. Zaman Nabi itu ayat Quran dah turun mengata kiamat dah hampir. Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun dah lebih. Dari segi hijrahnya, Nabi wafat tahun 11 hijrah. Sekarang 1442 hijrah. 1442 tolak 11 hijrah, 1431 tahun. Maknanya kita terpisah dengan Nabi ini sudah 1431 tahun. 1000 lebih, nak dekat 1500. Ketika itu ayat turun iqtarabas sa'ah, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqal qamar, ini telah hampir saat kiamat. 1400 tahun dulu Allah turunkan ayat cerita bahawa kiamat dah hampir. Sekarang belum kiamat tapi hampir. Macam mana hampir? Tentulah kita lebih hampir dengan kiamat, cuma tak tahu berapa lama lagi. Yang pasti tanda besar ni belum lagi. Antaranya Imam Mahdi belum muncul-muncul lagi. Nabi Isa belum turun-turun lagi. Turun je Nabi Isa, itu dah tanda besar. Malah dia akan memerintah dunia dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. 40 tahun tu lama Nabi Isa memerintah. Besok kita sampai tak 40 tahun tu nak merasa duduk dalam zaman Nabi Isa turun. Bila? Wallahu alam. Kan? Maknanya itu pun sudah dikatakan hampir, tentulah sekarang ini lebih hampir. Dan tanda-tanda hampir itu ditunjukkan. Wa ansyaqal qamar, bulan terbelah. Bulan terbelah tak masuk akal, tapi apa kata riwayat Abdullah bin Umar Al-Khattab ini, ya, anak kepada Umar Al-Khattab, wa qad kana dhalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syaqa falaqataini falaqahu min dunil jabali wa falaqatu min khalfil jabal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ashhadu. Nabi kata Allahumma ashhadu. Apa maksud dia? Nabi kata peristiwa tersebut berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, bulan terbelah ni memang berlaku masa Nabi hidup. Bulan terbelah dua, yang mana sebahagiannya di sebelah sini Gunung Hira, Bukit Hira tinggi. Nampak sebelah yang terbelah tu sini, ditunjuk dengan tangan. Abdullah kata sebelah lagi sini, maknanya bukit tu tengah-tengah. Jadi bulan terbelah bukan terbelah sikit je,
terbelah sikit tu nampak macam garisan terbelah. Tak, memang terpisah. Terpisah betul. Mana akal nak terima masa tu? Lalu Nabi kata apa? Asyhadu. Saksikanlah. Macam mengucap kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah. Tengok. Nabi kata tengok. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayat juga oleh Imam At-Tirmizi. Ini imam besar hadis, ya. Dan hadis ini pada ulama-ulama hadis, Imam Tirmizi antaranya berkata hadis ini bertaraf hasan gharib. Hasan. Hadis ni bila dia pertama bertaraf sahih. Sahih maknanya boleh buat hujah, boleh buat dalil, boleh buat hukum maknanya. Maknanya daripada hadis sahih dia boleh buat hukum. Kalau hukum daripada hadis tu wajib, sah. Tapi kalau hadis dhaif tak boleh. Hadis maudhu' lagilah kena tolak. Hadis dhaif lemah ni dia kena tengok lemah dia macam mana. Contohnya yang terkini orang bahaskan, maklumlah melalui Rasul, peristiwa Abu Bakar dipatuk oleh ular. Orang tanya saya, ustaz, ada orang kata benda tu tak betul lah cerita. Wah, kita rujuk, kita cari, tapi masih lagi kita hendakkan sumber yang sahih. Sebab dalam sanad peristiwa itu yang meriwayatkan cerita tu ada seorang tu, dia ni bersifat apa akhlak dia buruk. Dia suka berreka-reka cerita. Tapi nak dikaji juga, betul ke orang tu mereka-reka cerita? Kalau mereka-reka cerita ni tak boleh terima lah. Sebab dah terlalu masyhur kisah Abu Bakar ni, dia nak masuk dengan Nabi dalam gua Sur. Dia tahan dulu. Dia kata, ya Rasulullah jangan masuk. Biasa dalam gua ni, kalau dalam gua lah galap-galap ni mesti ada ular, scorpion, mesti ada. Lalu Abu Bakar masuk, dia kipih-kipihkan, dia apa ni, serak-serakkan apa yang ada dalam tu. Tak ada ular. Tapi dekat dinding batu gua tu tengok ada lubang-lubang. Dalam lubang ni mesti ada makhluk. Jadi dia ompang dengan kaki dia. Dia kata, ya Rasulullah masuk. Nabi pun tunduk masuk. Tengok-tengok Abu Bakar ni dah melunjurkan kaki, melokek tapak kaki dekat dinding yang ada lubang. Nabi tengok kaki Abu Bakar dah luruh itu, pohon dia nampak macam bantal. Dah lotih dah Nabi. Nabi baring. Abu Bakar terduduklah. Jadi makhluk dalam tu dikhabarkan seekor ular, bongihlah dia. Tutuplah lubang rumah aku, katanya. Dia patuk Abu Bakar sehingga menitik air mata dia ke pipi. Nabi pun terjaga sebab sejuk air mata Abu Bakar pula kono dia menahan sakit. Lalu, kenapa tak bagi tahu aku? Aku tak nak kacau kau tidur, ya Rasulullah. Nabi jampilah, Nabi doakan hilang bisa. Ular tu pun tak dibunuh lagi. Cerita tu masyhur. Tapi dah ada kajian mengatakan salah seorang yang bercerita tu, yang bawa cerita tu, dia seorang yang suka mereka-reka cerita. Itu masalah dia. Jadi kita pun tawakuf dulu, jangan sebar-sebar lagi sampailah satu penjelasan yang sahih. Sejauh mana orang tu mereka-reka cerita, betul ke? Ataupun orang dengki dengan dia mengatakan dia reka-reka cerita. Tu pun nak kaji tu. Jadi nak kaji ni kena tengok balik lah. Cari balik hadis tu, tengok balik dalam kitab apa. Tu banyaklah kau jawab. Baik. Jadi ini riwayat oleh Abdullah bin Umar Al-Khattab, hasan gharib. Sahih, martabat dia pertama tinggi. Selepas sahih, hasan sahih. Ada sahih tapi hasan sahih. Hasan sahih pun hadis ini boleh buat hujah, boleh buat hukum. Yang ketiga hasan, hadis hasan. Jadi ketiga-tiga jenis ni, hasan sahih, hasan sahih, hadis hasan. Hasan ni maknanya baik.
ihsan. Ya. Jadi orang yang nama Hasan ni maksudnya baik. Kalau kita panggil Hasan, tu baik, orang baik. Tapi sini Hasan gharib. Kenapa gharib? Sebab bulan terbelah ni kisah dia tak masuk akal, tu yang gharib tu. Ya. Tapi kisah terbelah ini betul, kerana ada mata yang melihat. Walaupun dia waktu malam, cuma bukan semua orang Mekah tengok, sebab ramai yang tidur masa tu. Ramai yang dah tidur. Jadi yang belum tidur ni termasuk Nabi, dan yang belum tidur ni lah yang nampak. Ya. Tapi adakah yang itu saja nampak? Nanti kita jumpa lagi. Jadi yang ketiganya tadi maknanya riwayat oleh Abdullah bin Umar, orang yang sentiasa duduk depan belajar dengan Nabi. Muda lagi, masa itu dia muda lagi lah. Seterusnya yang keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud terkenal juga. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini disahihkan, ya, diakui oleh siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad yang menyatakan bahawa Sufyan telah menceritakan sampailah kepada Ibnu Mas'ud, insyaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaqataini hatta nazuru ilaihi faqala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashhadu. Nabi kata, ada lain sikitlah, tapi lebih kurang maksud dia. Bulan terbelah dua ni zaman Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, hingga semua orang dapat melihatnya. Siapa yang ada dekat Mekah tu yang masih jaga masa tu, bila Nabi kata tengok, semua orang tengok bulan terbelah. Ya. Sebab Nabi kata, ya, Rasulullah pun ya, Nabi kata, wahai kaum Arab, asyhadu. Ya, Nabi kata kepada orang Arab di Mekah tu, kamu bersaksilah kebenaran bahawa kuasa Allah, sebenarnya nak tunjuk kuasa Allah. Ya. Jadi maknanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, dan Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan lafaz yang lain. Lafaz yang lain, tapi maknanya masih lagi dia meriwayatkan, diakui oleh Imam Bukhari pula, Imam Muslim, Imam Bukhari. Tadi Imam Ahmad, nampak ni Imam Bukhari, Muslim pun ada catat. Malah Abu Daud At-Tayalisi pun kitab musnadnya menyebut tentang ini. Tiga lagi imam besar hadis, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud ni sama juga. Peristiwa bulan terbelah berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Quraisy, tiba-tiba orang-orang Quraisy pun berkata, hadza sihrun ibni Abi Kabsyah. Dia kata apa? Orang Quraisy kata, ini sihir. Mereka kata ini adalah sihir daripada tukang sihir yang terkenal, Ibnu Abu Kabasyah. Masa tu di Mekah ada seorang yang ahli sihir terkenal, Ibnu Abu Kabasyah. Mereka kata ni tak ada kerja lain, kerja dia. Jadi Nabi ni belajar daripada dia. Bila pula masa Nabi belajar pada orang buat silap mata? Nabi sihir ni takkan Nabi belajar dengan orang buat sihir pula. Nabi pun terkena sihir. Nabi pernah terkena sihir, ya, daripada apa? Gumpalan rambut. Rupanya rambut ni botol boleh buat sihir, ya. Boleh terkena kita. Nabi tu rambut dia memang dijumpai oleh 3 anak perempuan orang Yahudi ni, yang bapak dia kata kau pergi cari Muhammad punya rambut ni. Dapat dia cari, ya, dapat dia cari segumpal rambut Nabi. Akhirnya digumpal-gumpal, dijampi serapah, ditanam di depan ataupun di sekitar rumah Nabi. Nabi jadi pening kepada Nabi. Jadi sihir kena pada Nabi tu, Nabi pening. Turunlah malaikat Jibril ketika itu membawa apa? Wahyu 3 qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah. Lalu Jibril kata baca 3 qul ni. Nabi baca
qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu sihir itu maknanya terungkai. Lalu malaikat Jibril bagi tahu Nabi, suruh ambil. Jibril tahulah semua tu. Nabi buang. Nabi pernah kena sihir begitu. Akhirnya dapat dirungkaikan dengan ayat Quran jugalah. Itu penting kita berdamping dengan Quran dalam erti kata kita beramal lah dengan Quran. Jangan buat bondo-bondo polik. Kalau perkara barang-barang kepada Nabi pun janganlah sampai kita puja lah barang tu. Hari ni ada satu pendekatan sendal Nabi ni dipuja-puja. Sendal, selipar Nabi. Ingat tak ada kat Malaysia kot. Tapi bondo tu dibawa sampai ke sini. Nak ambil berkat sendal Nabi, katakan. Kita nak ambil berkat ni, apa yang Nabi suruh kita buat? Nabi perintah, Quran. Kita tawassul pun dengan Nabi, bukan dengan barang-barang Nabi. Kita tawassul dengan Nabi itu ialah amalan yang Nabi suruh. Apa dia? Beramal dengan Quran. Tawassul dia, Nabi ni Rasul. Rasul ni Nabi suruh buat amalan. Yang itu kita tawassul, bukan dengan batang tubuh Nabi itu kita tawassul. Kalau kita tawassul dengan batang tubuh Nabi itu, Nabi pun tak bagi, itu syirik. Tawassul itu dengan amalan yang Nabi suruh. Amalan itu datang daripada Quran. Quran itu Nabi terangkan. Ini sandal. Sendal ke sendal ke? Dia tukinya dia atas kain warna hijau, lalu ditampal. Jadi mulia pula benda tu. Itu benda. Ya, walaupun Nabi pakal, ya, Nabi memang seorang budak Yahudi suka dengan kasut Nabi ni, dia asyik letak aja bila Nabi berwuduk dia pun letak. Dia yang susun. Ya. Baik. Kemudian jadi orang Quraisy kata ini sihir. Ibnu Abu Kabasha, sebahagian daripada kaum muslimin, membela baginda ketika itu. Apa kata mereka? Unzuru ma ya'ti nabihi as-safaru. Maka orang yang membela Nabi ni kata, jangan dulu tuduh itu sihir. Jangan tuduh. Jangan kamu buat sebarang kesimpulan dengan terburu-buru. Maka mereka kata, cuba kamu lihat dan tunggu orang-orang yang musafir, kabilah-kabilah yang berniaga, yang mengembara di tempat-tempat lain tu datang ke Mekah ataupun balik ke Mekah. Orang Mekah yang pergi keluar berdagang tu dia balik, orang luar yang berdagang sampai ke Mekah. Nanti kita tanya dengan mereka. Lalu bila mereka ni benar-benar balik, kita akan tanya tentang apa yang dituduh kepada Nabi ni, ya. Akhirnya bila mereka balik, ya, lalu ditanya kepada mereka, ya, orang yang naik unta, naik kuda, jalan jauh daripada tempat lain, yang pergi ke Syam, pergi ke Yaman tu jauh perjalanan. Tapi bila mereka balik, bila ditanya, kau tahu tak ada peristiwa bulan terbelah? Kami nampak. Kami nampak. Jadi rupanya bukan orang Mekah, orang yang ada dalam Mekah saja yang nampak. Tetapi terbelahnya itu ialah bila orang-orang yang berdagang tu dalam perjalanan tu, mereka terlihat bulan terbelah dengan jarak yang jauh, memang sebelah bulan tu. Jadi ini bukan sihir. Kalau sihir, macam mana pula orang yang jauh-jauh tu pun nampak? Ini maknanya mukjizat sebagai tanda kerasulan, tanda kenabian baginda. Mukjizat. Jadi mereka masih menafikan. Maknanya Quraisy Mekah yang minal musyrikin ni, yang menyembah berhala ni, tetap juga menuduh Nabi dengan tuduhan sihir, pembohong. Bila mereka menolak Nabi tu, mereka secara total tolak, tak percaya juga. Walaupun daripada luar ni datang bagi tahu, kami nampak. Sebab itu kalau dikaji lagi, ada juga kajian mengatakan, ya,
ditanya kepada satu zaman, dapat dicari-cari, maknanya di kawasan-kawasan lain pun jauh, sampai ke China pun dikatakan kelahiran Nabi itu pun tanda mereka nampak ada sesuatu di angkasa. Bulan terbelah pun ada riwayat dalam kitab-kitab Cina mengatakan bulan pernah terbelah. Bulan pernah terbelah. Tapi itu terlalu jauh lah, itu kena maknanya itu kajian sejarah lah. Kajian sejarah. Jadi maknanya bila bulan terbelah itu orang di Mekah pun nampak. Maknanya kalau di tempat lain zaman itu mereka pun nampak. Cuma dia tidak ada tempat-tempat yang tidak dapat dicatat sebagai sejarah yang boleh dijadikan rujukan. Tapi seluruh dunia sebenarnya boleh nampak. Itu pun tak percaya lagi ke katakan. Itu disokong oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Abu Daud, imam besar hadis. Yang tadi itu Imam Ahmad Ibn Hanbal. Masih lagi riwayat Abdullah bin Mas'ud, tapi akhirnya disahkan oleh siapa yang mencatat dalam sebuah hadis lain, iaitu Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi pun imam hadis. Kata Abdullah ini, insyaqal qamara bi Makkah hatta sar farqataini. Peristiwa bulan terbelah itu berlaku di Mekah, maknanya Nabi ada di Mekah, terbelah dua bahagian sehingga kaum Quraisy Mekah tetap berdegil, yang mana mereka tak percaya keadaan itu. Mereka kata itu sihir daripada Ibnu Abu Kabasyah. Kemudian yang membela Nabi pun dengan lafaz yang sama, tunggu yang pergi berdagang ini balik, ataupun orang yang berdagang ini sampai. Akhirnya seluruh pelosok tanah Arab tu mereka datang, setiap penjuru tanah Arab tu datang, semua yang mengatakan bahawa kami nampak bulan terbelah, kami nampak bulan terbelah, kami nampak bulan terbelah. Jadi perkara itu menakjubkan, ya. Cuma Ibnu Jarir, Ibnu Jarir ni pun cuma dia lebih kepada ulama sirah. Ibnu Jarir daripada hadis Al-Mughirah pula menyatakan ayat iqtarabati sa'ah wa ansyaqal qamar itu dalam catatan Imam Ahmad dan juga Mu'ammil, masih lagi daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa bulan terbelah berlaku pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melihat yang gunung di Mekah itu berada di tengah-tengah antara belahan bulan tu. Nampak puncak gunung, nampak bulan. Jarak dia rupanya jauh, nampak terbelah tu. Dan masa bercantum pun nampak. Betul bercantum. Dan Ibnu Jarir juga riwayat yang lain pun ada juga. Imam Bukhari dalam riwayat yang lain pun ada juga daripada Ibnu Mas'ud, qamsun qad madaini ar-rum wal lizam wal batashatu wad dukhan wal qamar. 5 perkara telah berlaku, iaitu kejatuhan kerajaan Rom. Memang betul lah. Al-lizam ni maksudnya baik. Cuma saya cari-cari al-lizam ni peristiwa apa. Tunggulah bila saya dapat. Al-batashah ni peperangan besar. Peperangan besar ni memanglah banyak dah berlaku, di antaranya peperangan Rom dengan Parsi, peperangan besar. Ad-Dukhan ini maknanya dalam surah Ad-Dukhan cerita tentang apa? Asap. Dulu pernah berlaku, tapi dia bukanlah berlaku sebagai tanda akhir kiamat. Bahawa dukhan ni akan berlaku lagi, asap ni akan keluar ni sekarang pun berlaku dulu. Jerbu pun dah berlaku kan. Dan juga akhirnya disebut bulan terbelah juga sudah berlaku. Ini semua tanda-tanda hampir kepada kiamat, tapi tanda kecil lagi.
Dan Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan, ya, bulan terbelah dua ini berlaku sebelum peristiwa hijrah, di mana kafir musyrikin berkata bulan ini disihir oleh apa? Ibnu Abu Kabasyah. Maknanya bulan yang kena sihir sampai terbelah. Andal betul Ibnu Abu Kabasyah ni. Ya. Jadi maknanya, daripada hadis-hadis ini, ya, peristiwa, cuma yang hadis yang di atas tadi bersifat mursal ini, maknanya ada nama sahabat yang hilang, ya, dalam riwayat itu, ya, melompat. Ya, bila tabi'in berkata qala Rasulullah, tabi'in ni selepas sahabat, sepatut dia kata sahabat dulu, mesti sahabat dengar. Macam mana pula melompat tabi'in dengan sahabat? Tabi'in dia tak jumpa Nabi, sahabat dia jumpa Nabi. Tabi'in dia lepas sahabat, dia tak jumpa Nabi, tapi dia jumpa sahabat, sahabat meriwayatkan kepada dia. Itu mursal, ya. Jadi sementara itu terdapat beberapa lagi kisah yang menyatakan bahawa bulan terbelah ini sampaikan masuk ke dalam poket Nabi. Ini yang dikatakan panjang lebar Ibnu Katsir dia riwayatkan satu persatu hadis ini. Riwayat Huzaifah Al-Yamani begini, riwayat Ibnu Mas'ud begini, riwayat Abdullah Ibnu Umar begini. Semuanya sahabat-sahabat yang muktabar ini, yang sahih mendapat hadis ini. Tiba-tiba ada pula satu cerita bulan tu masuk dalam poket Nabi. Poket mana? Jadi bila dikaji-kaji tentang bulan ni masuk dalam poket ni, itu palsu. Kalau terdengarlah tambahan cerita bahawa memang nampak bulan itu lepas itu melayang sampai kepada Nabi. Walaupun Nabi pernah kata, kalau matahari diletak di tangan kanan aku, bulan diletak di tangan kiri aku untuk aku tinggalkan berdakwah ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan. Letaklah matahari pun sebelah tangan. Agaknya dengar kata-kata yang itu tu ada idea kata masuk dalam poket Nabi, katakan. Jadi pada masa itu dah ada orang yang mereka-reka yang berkait dengan Nabi. Tak adalah, saya ringkaskan sebenarnya ada kisah-kisah tu, tapi tak ada, Yang pastinya memang gunung ada, dan memang terbelah dua itu, sebelah sini gunung, sebelah sini gunung. Gunung tu tengah-tengah dan dilihat oleh orang Arab sendiri, walaupun pelbagai tuduhan. Kalaulah ada persoalan, kenapakah peristiwa bulan terbelah ini tidak diketahui serata dunia, ya? Kerana kaum musyrikin memang berhati batu ni mengkufuri kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini seluruh yang kufur atas dunia ni nampak. Sampailah kepada hari ini pun kalau ada catatan yang mengatakan benar ketika peristiwa bulan terbelah ini memang betul berlaku, tapi orang yang kufur ni tetap akan menyembunyikan kebenaran Nabi sampai hari ini. Sampai hari ini, ya. Maknanya mereka kalau ditanya kenapa tak seluruh dunia nampak, ya, sebab bila disemak-semak tentang cerita ini, akhirnya rupanya berkaitan dengan Nabi Muhammad. Tak boleh cerita ni, tak boleh sampaikan, lalu dirahsiakan. Banyak maknanya minal kafirin ini dia merahsiakan, kan? Macam Macron lah, Perdana Menteri Perancis, menghina Nabi. Dah masuk isyak, tak boleh nak cerita. 3 minit waktu kecederaan, referee yang cut masa, kan. Perancis ni, Macron betul-betul tak berterima kasih dengan orang Islam. Dia sepatutnya baca sejarah Perancis. Perancis ni Islam masuk pada zaman Muawiyah, zaman kerajaan Umawi, tahun berapa ratus Masihi dulu. Memang sampai ke wilayah Perancis, dan Islam masa di Perancis itu dia bawa keadilan kepada orang Islam di Perancis, orang Kristian di Perancis, sebab pada masa itu pemerintah Perancis ini dikuasai oleh gereja. Dan gereja pada masa itu ramainya mereka yang
penipu. Minta maaf lah kalau orang gereja dengar kata dekat aku kata. Tapi itu sejarah. Live, jangan viral. Live. Tapi memanglah saya pun memang kena belasah dalam Facebook, kena belasah. Bukan tak kena belasah. Musuh-musuh ni belasah. Ya. Pengalaman ada je, orang tahu dia bantainya. Malah nak berkelahi. Jadi akhirnya membawa keadilan kepada itu. Dan semasa Perang Dunia Pertama, orang Islam Perancis masa itu menyokong Perancis, angkat senjata, tolong tentera Perancis perang dengan Jerman Nazi. Akhirnya Jerman kalah. Di antara yang menolongnya orang Islam Perancis, yang mana mereka dulu datang daripada Algeria, Morocco, daripada utara Afrika. Utara Afrika ni memang rapat dengan Perancis. Sebab tu maknanya orang tu pandai cakap Perancis. Perancis pun jajah mereka. Dalam peperangan dunia kedua pun orang Islam tolong lagi tentera Allied ini, tolong lagi Perancis. Maknanya akhirnya perjanjian dibuat, menolong pula orang Islam, tolong buat masjid untuk orang Perancis. Macron pula tiba-tiba marah benar dengan orang Islam. Padahal apa yang dimarah tak tahulah. Kan? Cuma orang Islam memang minoriti lah di Perancis. Tetapi di antara negara yang ramai orang Islam di Eropah, antaranya memang Perancis lah. Negara barat lah. Nak banding Jerman, Belanda, Perancis, walaupun 10% tu, tapi ramailah 4 juta. Layaklah mereka ada masjid, kan? Apa yang dia marah benar dulu sejarah orang Islam tolong. Kalau tidak kena ganyang dengan Jerman. Itu pun Jerman dah kuasai Perancis, kan? Tak apalah. Mengenangkan Nabi dulu pun dihina macam-macam. Semasa di Taif, Nabi tak balas. Datang malaikat Jibril bagi tahu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Muhammad, nak suruh aku buat apa? Nak terbalikkan bukit ni atas kepala mereka? Bagi tahu je. Nabi kata tak payahlah macam tu. Mereka orang yang tak tahu. Disebabkan Nabi buat macam tu, tak adalah beriau benar. Tapi ada ya orang bunuh orang Islam mana tu, Chechnya ke. Nak buat macam mana? Ya? Islam ni dia tak boleh balas dengan keganasan. Ya. Kita doa je lah dia dapat hidayah kan. Lepas tu dia jadi mempertahankan Islam. Jadi tak habis lagi cerita bulan ni. Tak habis. Sebab apa? Lepas tu ada pula kaul palsu mengatakan bahawa matahari pula dia dah tenggelam, lepas tu naik balik nak tolong Ali. Ini cerita kelentong. Sempena dengan bulan ni, maknanya ada satu keadaan diriwayatkan Sayyidina Ali ni, Nabi nampak dia, Nabi tanya Ali, dia kata, kau dah sembahyang asar belum? Belum. Ali kata belum. Bila Ali kata belum, lalu Nabi pun masa tu dah malam, masa tu dah maghrib lah, bulan dah tenggelam. Tanya dengan Ali, Ali tidur, kau dah sembahyang asar belum? Belum. Dia tertidur, bukan dia sengaja tinggal sembahyang asar. Lalu Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, timbulkan balik matahari. Timbul matahari, dalam riwayat tu kata timbul matahari. Ali, hari dah siang ni, sekejap asar kau sembahyang. Ali sembahyang asar tu, habis sembahyang asar, matahari pun terbenam balik. Yang itu kelentong, tipu. Dia dekat dengan kononnya peristiwa bulan ni. Rupanya bila bulan ni cerita macam tu, nak burukkan Rasulullah ni, barangkali nak muliakan Ali. Tak tahulah kalau Syiah yang cipta. Nak muliakan Ali ni, dia kata kerana Ali tak sembahyang asar, Nabi berdoa matahari tu boleh pula naik balik waktu asar. Ali sembahyang, lepas tu tenggelam balik. Dia punya perawi-perawi tu semua kelentong, penipu. Perawi-perawi yang bawa cerita tu penipu. Jadi Ibnu Katsir ni, dia nak imbang kisah-kisah rawi yang kelentong tu dengan kisah bulan terbelah ni betul. Jadi memang alim lah Ibnu Katsir ni. Memang alim. Sebab tu hari ni, terpanjang pula masa tu. Ni habis kecederaan dah waktu ni. Hari ni pun jangan cepat kita terima satu-satu qaul sama ada tentang Nabi ni betul ke, sahih ke. Jangan terus terima sebagai hukum. Macam itulah.
memuliakan capal tu sampai gambar capal lah, tampal apa hal. Sebab itu aulawiyat kita ialah Nabi menjelaskan Quran, menunjukkan sunnah kepada kita. Tapi biarlah sunnah yang sahih betul. Ya. Jangan maknanya terima yang batil. Jadi hadis tentang matahari itu bukan kata palsu, batil, mungkar, semua masuk. Batil, mungkar, palsu. Itu sahih ada dalam huraian inilah ya. Cuma saya dah sebut awal katakan. Jadi insya-Allah kita akan tak tahulah sambung tak sambung kan, kita tengok arahan katakan. Jadi ya, kalau sambung pun selepas maknanya keadaan negeri kita ni suasana yang mengizinkan. Jadi buat akhirnya segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Sama-samalah kita menjaga SOP ni dalam keadaan yang makin meruncing. Dengan hari ni pun 1000 berapa? 1050. 1000. Ya. Seremban berapa? Tak tahu saya, tapi mati 2 boleh orang katakan. Jadi sama-sama kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.